Tapi untuk nak tahan orang mengamalkan Syiah secara individu. Dan saya melihat isu ni, kalau saya pandangan peribadi saya ni, kita mungkin kita bicara di sini setiap rekod. Sebab apa? Sebab saya dengan apa ni, sahabat kita juga terlibat dalam teks ucapan Datuk Seri Dr. Zahid Amili. Kita terlibat dalam tulis teks. So dalam kita buat teks tu, kita tak ada langsung penyebutan nama-nama tertentu. Langsung tak ada sebut. Benda tu berlaku, saya kira ni human error. Sebab bawah ni audiens yang begitu gairah. Sebutlah nama apa, siapa dia. So benda tu sebagai orang yang ucap dan dalam situasi dan suasana beliau Datuk Seri Dr. Zahid Amili sendiri merupakan orang yang menang besar, naik presiden UMNO, kita mendapat sokongan daripada rakyat yang sangat kuat. Dia cakap di dalam keadaan orang sedang menanti tunggu apa yang dia nak cakap. So sebenarnya kita highlightkan isu penubuhan Suruhanjaya Penanganan Adab Sesat. Kita highlightkan, kita tarafkan lembaga penafisan teks Al-Quran dan Al-Hadith. Benda tu boleh kerana daripada bawah cakap. Kedua lah isu yang dikaitkan dengan Mak Sabu. Sebenarnya isu Mak Sabu ni isu yang dah lama dah. Yang bercakap dia bukan pemimpin UMNO saja. Yang bercakap dia juga adalah sahabat-sahabat daripada PAS dan orang-orang yang besar dalam PAS, seperti Ustaz Nasruddin Aisyah, Datuk Harun Taib, yang bercakap tentang isu Mak Sabu ni. Namun apabila isu ni dilihat menjadi isu politik, itu yang agak mengecewakan sedikit. Sama ada daripada pihak UMNO sendiri yang dilihat begitu beria-ria bercakap tentang isu Mak Sabu, walaupun saya tengok kaedah pembuktiannya terlalu rapuh. Minta maaf tu saya tak setuju. Kaedah pembuktian, kita dakwa orang, lepas tu kita minta orang bagi bukti. Lepas tu kita pula ada pembuktian kita ada grade A, ada grade B dan sebagainya. Dan sampai hari ini belum ada apa-apa penjelasan. So isu yang seperti ini saya tengok, ini mungkin nak sebut pasal Mak Sabu tu okey. Maksudnya dari sudut kita nak kata Mak Sabu perlu tampil memberikan penjelasan tentang pendirian akidah. Sebab kebimbangan sahabat-sahabat di dalam PAS tu, ini cakap betul-betul bukan kata ada kepentingan. Kalau kita cakap tentang Syiah dengan kawan-kawan kita dalam PAS, memang mereka merasai kebimbangan orang Syiah masuk ke dalam PAS berbondong-bondong. Jadi kebersamaan mereka di dalam PAS, walaupun bagi saya sebenarnya Syiah kalau ikut analisa dan statistik yang kita dapat, jumlah yang kita dapat, Syiah bukan ramai pun. Mereka dalam lebih kurang dalam 2,000 orang Melayu. Jangan campur dengan yang main duduk daripada Iran, daripada Lebanon, main berkampung tu memanglah ramai. Nak cerita lagu tu memanglah sampai 100,000, 150,000 hingga mungkin sampai 200,000 mungkin. Tapi yang secara Melayunya, orang Melayu betul-betul dalam 2,000 mungkin ke 3,000 je yang ada. Dan sebenarnya kita pembuktian kita terpengaruh dengan penyediaan dengan memorandum yang ditulis oleh Ketua Syiah Malaysia tu, yang mana dia sendiri Syiah dalam negara kita ada 100,000, ada 100 hingga 250,000. Dia sendiri yang tulis benda tu, dan kita ambil benda tu sebagai asas. Tak boleh gitu. Saya tak kata Syiah dalam Malaysia tak bahaya. Saya tentang Syiah kau-kau lah. Tapi apa yang saya nak katakan di sini, kaedah pembuktian juga. Apa kita membuktikan, sehingga kan sahabat-sahabat kita daripada kalangan PAS ada hubungi kita, beritahu kata ish, kami nak sekala ni ikut, kami nak support juga, tapi yang kau buat jadi payah. Sebab isu tentang penglibatan Mak Sabu dengan Syiah ni daripada berbagai sudut. Dia macam ni je, orang kata memang nak cari bukti fizikal pada orang yang Syiah ni payah. Sebab apa? Syiah dia ada prinsip taqiyah. Itu satu. Yang keduanya, kita boleh lihat dari sudut kecenderungan politik dia daripada dulu sampai sekarang.
dia terkesan dengan revolusi Iran, kita tak nafikan. Ada orang Datuk Saifuddin Abdullah, dia keluarkan statement dalam Twitter dia. Dia kata apa? Dia kata, kalau macam tu saya suka Nelson Mandela, saya Kristian lah. Tentu pun tak bijak juga bagi pandangan peribadi saya. Kenyataan macam itu saya tak berapa nak kemas. Kita berbangga dengan orang tak apa, tak ada masalah. Kita nak ambil manfaat daripada orang, tak ada masalah. Tapi kita kena ingat, Nabi berbangga dengan Rom yang berjaya menggulingkan, menjatuhkan Parsi. Nabi bangga. Al-Quran ceritakan benda tu. Nabi seronok. Tapi Nabi SAW terus-menerus mengkritik akidah Trinity. Tapi orang yang pada hari ini menyatakan kebanggaan dengan Khomeini, kebanggaan dengan Iran, bila masa dia kritik akidah Syiah? Itu Kristian. Ketika mana dunia kritik Bashar Assad, Syekh Ahmad Sabut apa ni? Dah, ni tak perlu macam ni soalan rakam simpan itu dah. Apa dia? Mak Sabu dia pergi ke Syria, berjumpa dengan Kementerian Awqaf di sana, Kementerian Wakaf di sana, Menteri Wakaf di sana. Dia masuk secara rasmi, secara formalnya dirakam dalam media Syria. Okay. Stesen televisyen kerajaan Syria. Yang mana cerita tentang betapa dunia ni perlu sangka baik dengan kerajaan Bashar Assad. Kemudian kita pun, saya datang ni dah baru saya tahu keadaan sebenar. Orang duk tuduh kerajaan Bashar Assad dan sebagainya. Syria dia boleh pergi. Mengapa Muslim tak boleh pergi? Jumpa dengan Muslim Wara yang ketika itu pada masa yang sama juga berhadapan dengan situasi sebelum tu. Negara-negara Arab yang lain, mengapa dia tak boleh pergi? Tak boleh pergi ke Bahrain ke Libya ke negara-negara lain. Mengapa Syria? Syria Bashar Assad Syiah. Dan Syiah Alawiyin, Syiah yang dahsyat. Dan mereka mendapat sokongan dan dukungan daripada Hizbullah, Lebanon. Secara dunia pun tahu benda tu. So, benda-benda yang macam ni, orang panggil apa? Poin-poin yang menyebabkan kebarangkalian untuk orang kata Mak Sabu tu Syiah ada. Tapi pembuktian fizikal nak bukti macam ni. Itu je. Jadi saya kira kalau nak bukti fizikal pun isu tangkapan tu nak kena bincang dari sudut peruntukan, nak kena bincang dari sudut perundangan, sistem kita dan sebagainya. Banyak penelitian yang harus dilakukan. Dan saya kira dalam keadaan sekarang isu itu akhirnya telah dipolitikkan. Akhirnya Mak Sabu yang sebahagian daripada sahabat-sahabat dalam PAS sendiri yang mendakwa secara keras, bukan biasa-biasa, telefon kita ni kita kena balun. Saya kata sabar, saya kata saya nak terlibat dalam isu ni, sedangkan isu ni dia dah jadi isu politik, jadi isu mainan, isu telur, telur grade A, telur grade B apa semua. Jadi saya kira saya nak komen pun saya tak ada ni. Saya just bagi komen umum je. Komen umum saya kata tak semestinya bila kita kata bila sebagian orang dia kata puji Mandela berarti Kristian tak. Tapi puji Mandela kita dengan akidah Trinity kita terima ke tidak? Kita tak terima. Bahkan kalau kita nak cakap pasal Khomeini pun, imam-imam Ahli Sunnah, apa pujian mereka kepada Khomeini? Tak satu imam Ahli Sunnah puji Khomeini. Bukan seorang imam Ahli Sunnah, Ahli Sunnah wal Jamaah yang puji Khomeini. No. Orang nak bercakap pasal revolusi Iran pun akan ketepikan Khomeini. Sebab tahu bahasa-bahasa dia, perkataan-perkataan dia kepada Ahli Sunnah, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada Abu Bakar dengan Umar, cercaan ke atas Abu Bakar dan Umar, tak sanggup disebut. Saya boleh cerita lagi, Syekh kalau mengeleleh yang mata tak boleh nak sebut apa cercaan-cercaan yang dihina pada sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar dengan Umar ni dia bagi bahala Quraisy. Aisyah pun zina, dia tak layak sebut nama ni, maki hamun dan sebagainya. So macam mana kita boleh berbicara tentang orang yang mungkin kita nak tengok dari satu perspektif politiknya, usaha dia untuk membangunkan Iran, untuk menjadikan Iran sebuah negara yang kononnya berasaskan Islam. Dilihat dari sudut revolusinya, dilihat dari sudut ni semangat anak-anak mudanya.
Kita kadang-kadang kita tengok contoh hari Karbala, pukul-pukul belakang Ashura, hari Ashura. Kita tengok pukul-pukul belakang tu, kita tengok dari segi perspektif dia. Anda tanya Intan, Intan nampak apa daripada usaha pukul belakang? Maknanya bila kita tengok orang pada hari Ashura ni pukul-pukul belakang, kita nampak apa sebabnya? Sebab macam meraihkan lah, dengan kematian khususnya. Saya tengok satu perspektif. Meraihkan kematian, macam meratapi kematian Hussein. Cara dia dengan melupakan badannya. Sebenarnya ada satu mesej lagi. Satu lagi mesej. Dendam ke sunat. Kita nak buat orang, kita tak boleh buat. Tak boleh buat disebabkan kekangan-kekangan yang ada. Undang-undang ke, apa ke orang kuat halang ke dan sebagainya. Kita ambil bisa terus badan anda. Dendam ke sunat, dendam. Orang kalau marah sangat tak boleh buat, dia buat apa? Sama ada dia buat barang-barang banding barang-barang rumah ataupun dia buat diri dia sendiri. Itu mesej yang nak disampaikan oleh dia. Kita bayangkan anak-anak muda daripada kecil lagi, budak umur 2 tahun, 3 tahun dah diajar melukakan diri sendiri semata-mata kerana dendam. Ini bukan isu kecil, ini isu macam mana dia orang doktrin cara berfikir. Tu macam kita cakap duk puji, bagusnya kita perlu ambil contoh Khomeini ni, macam-macam dia ni. Kadang tu orang maki sumber agama kita yang berobjektifkan menidakkan sebagian besar daripada agama Islam. Itu objektif. Itu objektif Syiah. Tiba-tiba kita nak memberikan satu kata-kata pujian kepada dia. Ini sebenarnya sudah cukup untuk, bukanlah untuk menghukum dia tu Syiah, tapi pro Syiah tu ada pada masa itu. Walaupun kalau ikut kawan-kawan dia memang keras kan. Kawan-kawan dia orang lama dalam PAS memang orang saja ni memang Syiah pasti wallah. Jadi kita minta lah dia nak. Jadi kerana akhirnya isu ini menjadi satu isu politik, mungkin dari sudut strategi penjelasan dan sebagainya, menyebabkan akhirnya benda ni mati dulu. Itu bagi pandangan pribadi saya lah. Dari sudut, dan sebab tu saya tak appeal sangat dalam isu ni sebab tengok kaedah pembujahan ataupun pembuktian agak terlalu rapuh. Orang tengok takkan dijumpa dengan pemimpin Iran berarti dia Syiah. Orang keluar gambar Tun Mahathir jumpa pemimpin Iran, Pak Lah jumpa pemimpin Iran, yang Nur jumpa, yang ni jumpa, kita tak tahu. Jadi itu mungkin sedikit kelanjuran yang berlaku. Walaupun asasnya perbincangan serius dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, memang betul-betul kita nak kawal gerakan dan agenda Syiah. Merentasi fahaman politik. Memang merentasi fahaman politik isu ni. Bahkan saya kata daripada Datuk Seri Zahid, kalau sekiranya boleh wujud semas ni, Suruhanjaya menangani ajaran sesat ni, kita lipatkan daripada pelbagai latar belakang. Sama ada politician, hang PAS ke, hang PKR ke, hang ni ke, tapi kesedaran Islam itu ada, kita tangani secara bersama. Supaya kita rasa ini masalah kemaslahatan umum. Hang PAS ke, hang Nur ke, hang siapa ke, ini isu agama, isu yang seharusnya kita sepakati. Tak boleh lagi nak ambil ini, masih lagi nak mempolitikkan isu dan sebagainya. Dan secara langsung juga orang nampak peranan ilmuwan-ilmuwan Islam ni. Taklah dulu bila main demonstrasi baru tanya apa hukum demonstrasi. Lepas tu baru keluar fatwa, kata demonstrasi tak boleh. Jadi takat tu ya ahli majlis fatwa ni keluar surat abang muka depan, isu demonstrasi tak boleh ya. Isu lain ni ahli majlis fatwa kebangsaan keluarkan banyak isu. Sedang kita berbincang sekarang tentang fungsi dan peranan ahli majlis fatwa kebangsaan. Itu bukan benda kecil tu. Orang menilai, walaupun mereka bergerak dari macam-macam fatwa ni aktif, sangat aktif, tapi secara praktikalnya implementasinya di mana? Yang tu yang kita sedang. Sebab apa? Sebab ada kekangan-kekangan peringkat negeri. Negeri dia bawah lain pula. Dia bukan. Dia keputusan ahli majlis fatwa kebangsaan, dia tak boleh overrule keputusan ahli majlis fatwa negeri. Nanti kita kena tahu sistem tu. Dia tak centralized lagi. Negeri-negeri dia berada di bawah kuasa raja-raja
secara mutlak. So raja-raja dia kata ni kita tak boleh ni. Ada dah ahli majlis fatwa dia tu yang berbincang kan. Kalau kata ahli majlis fatwa kata tak boleh lagi, tak boleh. Boleh. So itu pandangan. Malam tak ada bentuk yang habis laju kautar. Dia tak berpikir siapa yang golongan yang menghampiri telaga itu. Okay. Yang tu Nabi SAW sebut ashabi, sahabatku. Jadi erti sahabat di situ sebenarnya Imam Nawawi rahimahullah dia ulas benda ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sahabat di situ satu. Dia Nabi ni Nabi cam sahabat dia melalui beberapa cara. Itu dia memang sahabat Nabi lah, Nabi kenal. Tapi semasa hayat Nabi, mereka beriman dengan Nabi SAW dan para sahabat. Dan beriman dengan Nabi SAW. Beriman dengan Allah SWT dan Rasul. Selepas kewafatan Nabi, mereka murtad. Secara hakikatnya mereka bukan sahabat Nabi. Nabi panggil mereka sebab Nabi melihat, oh mereka ni masa zaman aku, berdekat dengan aku. Tapi sebenarnya selepas kewafatan Nabi, mereka meninggalkan agama. Ada ramai di kalangan sahabat Nabi yang terkait dengan isu murtad. Bukanlah kata ramai dalam bulan besar tengok. Tapi yang masyhur disebut ada beberapa tokoh nama, saya pun tak ingat nama-nama dia, yang murtad setelah kewafatan Nabi SAW. Boleh dijalan jauh. Tapi mereka ni tak boleh dijalan sebagai sahabat. Apa maksud sahabat? Kata Imam Ibnu Katsir bagi satu takrifan sahabat. Man laqiyan Nabi SAW wa amana bihi wa mata 'ala al-iman. Sesiapa yang beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Itu maksud sahabat. Maka orang mati dalam keadaan beriman, dia adalah sahabat. Jadi yang tadi ni yang Nabi tengok sebenarnya dia dah bukan sahabat Nabi. Tapi Nabi tengok ada ketika tu Nabi ingat sebelum Nabi wafat dia adalah sahabat. Itu maksud dia, itu satu. Macam mana dia boleh kenal? Kalau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Abu Hurairah kata asbighul wudu, suruh ratakan wudu. Fa innahum ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu. Kalau kamu ratakan wudu kamu akan datang di akhirat kelak dalam keadaan ghur, bercahaya wajahmu, muka kamu bercahaya, dan juga muhajjal. Muhajjal ni anggota wudu'mu kamu juga bercahaya kerana kesan wudu. Maka Nabi juga kenal melalui itu. Bunyi umat Nabi ni tapi rupa-rupanya dia walaupun dia ambil wudu bagi bersama, tapi dia kata Imam Nawawi yang seterusnya fasik, melakukan dosa-dosa, melakukan kebid'ahan, disenaraikan kemunafikan, kafir, munafik, kemudian fasik, kemudian ahli bid'ah, kemudian pelaku maksiat dan seterusnya. Jadi ini golongan bukan sahabat Nabi. Sahabat mati sebagai sahabat tau. Yang dia mati bukan sebagai sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Khadram tak disebut di luar. Ini yang Nabi SAW sebut ashabi. Sebab di sana ada satu lagi riwayat yang Nabi SAW menggunakan perkataan ummati. Bukan ummati yang mati tu, yang ni tak. Ummati merujuk kepada orang yang Nabi tengok ni umat aku. Ini umat aku. Juga merujuk kepada kesan buruk yang ada pada dia. Nabi cam di antara kesan-kesan. Mati tu ada sahih. Adik mati itu tak sahih. Yang mati sebelum wafat. Adik mati sebelum daripada wafat Nabi SAW itu tidak sahih. Perkataan terakhir Nabi di atas riba Aisyah radhiyallahu anha, di rumah Aisyah, setelah daripada Aisyah kemam dan gigit kayu sugi untuk bagi Nabi SAW bersugi sebelum wafat Nabi, selepas daripada kehadiran saudara Aisyah Abdul Rahman, adalah perkataan ila rafiqil a'la. Itu perkataan terakhir, last yang Nabi SAW sebut berasaskan riwayat tersebut. Ila rafiqil a'la. Rafiqil a'la merujuk kepada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di atas. Maknanya Nabi dalam Nabi mengucapkan perkataan ila rafiq Allahumma ila rafiqil a'la, berharap aku bersama dengan ya Allah. Itu ucapan Nabi. Ustaz, bila bagi sejarah ringkas Pancasila. Bawa nak masuk.
Jadi ahli sunnah, saya bagi ahli sunnah tu gambaran umum tadi. Okay. Syiah ni, kalau jawab sekian, dia main bila, zaman bila? Dia ada satu cerita tu, Juha dia nak Juha. Juha ni, dia Pak Pandir Arab. Kalau kita ada Pak Pandir Melayu kan, Pak Pandir Melayu dia cerita. Pak Pandir Melayu pun Pak Pandir moden macam tu tak. Buka di internet macam-macam tu, tak nak pula. Pak Pandir Arab ni Juha. Saya ingat lagi belajar karangan tingkatan 3 tu. Inna Juha rajulan balidan. Sebenarnya Juha seorang lelaki yang bodoh. Adalah cerita dia panjang lagi. Juha ni, ini cerita orang ajak dia berdiskusi dengan Syiah. Masa dia pun pergi lah masjid Syiah. Di masjid Syiah, dia buka kasut lah. Kasut dia tu memang kena buka kasut pun. Memang buka kasut. Tapi kasut dia tu, dia kepit bawa ketiak dia bawa masuk di dalam masjid, dalam ruangan masjid. Dia masjid Syiah tu dia rasa macam mesti bawa masuk kasut dalam masjid. Kami semua tak kat depan tu. Apa ni mencemari kedaulatan masjid kami. Maka kata Juha, dia kata, yalah macam mana aku tak masuk. Nabi SAW dah abang dah. Nabi dah beritahu bahawasanya Syiah ni suka cuba kasut. Lepas tu, Juha kata, bila Juha kata macam tu, puak-puak ni kata, mana ada Syiah zaman Nabi? Maka dia kata, dah kalau tak ada Syiah panggil aku tak apa. Aku boleh. Assalamualaikum. Yang tu faham tak? Jawab apa? Syiah, bila dia kata Syiah tak ada zaman Nabi. Maksudnya? Jawab. Kau nak bincang buat apa? Acara. Benda hal tak ada. Sudah kita Acara tutup buku. tak betul. Ambil hak ada zaman Nabi untuk kita taktik. Itu secara logik. Kita dua hal. Secara logik. Sebab realitinya Syiah ni dia muncul di zaman pemerintahan sebelum Ali. Ketika mana Madinah ketika itu didatangi oleh Abdullah bin Sabah dan teman-teman serta kuncu-kuncunya. Dia pada ketika itu dia tak bergerak dalam bentuk kelompok. Abdullah bin Sabah ni daripada Yaman. Dia ataupun digelar sebagai Ibnu Sauda. Tokoh-tokoh Syiah sebahagian yang menafikan, cuba menafikan dan menutup sejarah Ibnu Sauda ni. Tapi sebahagian tokoh Syiah yang lain menetapkan keberadaan, kewujudan Ibnu Sauda dan pengasas kepada aliran Syiah. Jadi di kalangan dia pun daripada kekhilafan. Tapi kita memang berdasarkan kajian dan analisa para ahli ilmu, keberadaan, kewujudan Ibnu Sauda, Abdullah bin Sabah ketika itu, dia bergerak secara dia one man show. Dia bawa ketika di zaman Uthman, huru hara di zaman Uthman sehingga terbunuhnya Uthman bin Affan. Tapi kepada Ali dia nampak satu potensi untuk dia angkat Ali, untuk dia nak berbentuk orang suka dan cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dia yang mengeluarkan teori pertama sekali mempertuhankan Ali. Dan benda tu hari ini saya nak bagi saya tengok satu video ni. Itu mungkin kita kata kita tak percaya bila orang kata Syiah kata Ali itu Tuhan. Walaupun bukan semua Syiah kata Ali itu Tuhan, tapi perlu kita ketahui bahawasanya ada Syiah sampai ke hari ini yang mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Bagi di sini ya. وأنا لتنوه على شيء علي بن أبي طالب إن لم يكن قبره في النجف فهو قبره في نفوسنا وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة بدليل الإمام المعصوم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا دليل علي بن أبي طالب Ali bin Abi Thalib adalah Rabbuna Yaumul Qiyamah, Tuhan kami di akhirat. Ini yang mula bawa ideologi kita mungkin kata, melampau-lampau apa nak kata Syiah pada begitu. Memang ada dia. Dan memang itu ideologi yang terawal timbul.
Dan Syiah ketika itu disebut sebagai Syiah As-Sabaiyah. Sabah. As-Sabah Abdullah bin Sabah. Yang mula-mula sebut, yang dia kata apa? Dia tengok Ali dikaitkan dalam sejarah Ali bin Abi Thalib dibuat satu hukuman yang agak keras terhadap pelaku-pelaku sihir, pengamal sihir, dengan dia hukum bakar. Jadi bakar ni, kan dalam hadis ada larangan wanita tidak boleh menggunakan api untuk bakar melainkan Tuhan bagi segala api, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan. So bila Ali buat hukuman tu, dia yang mula keluarkan statement anta ilah, engkau Tuhan. Abdullah bin Sabah, dia bin Saudah. Ali setuju ke tak? Memang confirm 100% Ali bin Abi Thalib tidak pernah bersetuju dengan pemikiran ini. Ali suci, bebas, bari, suci daripada pemikiran yang seperti ini. Bahkan Ali sendiri menentang pemikiran dan ideologi yang seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sejarah awal, sejarah mula-mula Syiah. Kalau ikut pecahan Syiah ni, saya boleh ringkaskan sebelum kita solat Syiah, saya ringkaskan. Syiah ni betul Sulaiman As-Salumi, ahli majlis fatwa Masjidil Haram, dia kajian yang master dan PhD tentang Syiah. Dia buat satu rumusan. Syiah yang ada pada hari ini dia ada 3 kecenderungan. 3 kecenderungan. Satu, dia panggil mufaddalah. Mufaddalah ni more kepada memuliakan kaum keluarga Nabi tetapi tidak mengkafirkan sahabat Nabi yang lain. Konsep mereka jawazu imamati al-fadil ma'a wujudil afdal. Keharusan imam orang yang baik di samping wujudnya orang yang lebih baik. Maknanya dia beriktiraf Abu Bakar tak boleh jadi pemimpin walaupun Ali lebih baik. Syiah yang macam ni mereka sangat minoriti di dunia pada hari ini. Mereka di Yaman. Nama dia, mereka datang dengan nama yang berbagai, antara yang popular Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Sikit ni. Dan ni tak ada pun di Malaysia. Kadang-kadang orang cakap pada Syiah ni, dia cakap tak boleh kita nak hukum semua. Dia cakap dalam konteks Malaysia. Dia tak faham realiti di Malaysia. Syiah Zaidiyah ni tak ada pun di Malaysia. Yang ada Syiah mana? Syiah kelompok kedua. Syiah ni digelar sebagai Ar-Rafidah. Ar-Rafidah ni daripada perkataan Ar-Rafd. Ar-Rafd merujuk kepada tolak ataupun tak mengiktiraf kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah. Bahkan bukan saja tolak, membawa kepada pengkafiran. Kafirkan Abu Bakar, kafirkan Umar, kafirkan Uthman, kafirkan Muawiyah, keturunan Muawiyah. Seperti mana bila saya pergi ke Oman dulu, ada video dalam YouTube, saya tengok dia masuk masjid Syiah, kan ada apa-apa Syiah sebenarnya, nanti batu sikit, azan lain sikit. Kemudian saya masuk kat rak-rak buku dia, kita ambil salah satu bacaan dia tulis bacaan doa Yaumi Ashura, zikir pada hari Ashura, doa pada hari Ashura. Yang sahabat-sahabat nak contoh begini, doa kita, kalau kita nama kita doa ni, kita tak terbayang, ya Allah Tuhan ku ampunkan dosa aku, kau berikan kebaikan, kemuliaan, satu padukan. Ni tak. Doa dia doa laknat. Allahumma la'an Aba Sufyan, laknatilah Abu Sufyan. Allahumma la'an Muawiyah, laknatilah Muawiyah, laknatilah seluruh keturunan mereka, laknatilah. Doa diminta ulang 100 kali. Saya ada tu, video tu ada, saya bagi semua. Bacaan doa dalam tu. Adakah ini satu, kita hari Ashura ialah adat masyarakat kita bubuh suara. Bubuh suara ni buat sebutan tahun baru, tak apa. Tak perlu tunggu hari Ashura. Sunnah pada hari Ashura adalah berpuasa, sama ada Tasu'a hari ke-9 ataupun hari Ashura hari ke-10. Itu sunnah pada hari Ashura. Tapi Syiah, sunnah hari Ashura mereka adalah mendoa laknat. Selain daripada meluka-lukakan adat. Itu Rafidah. Dan Rafidah ni mereka datang dengan pelbagai nama. Dia datang dengan nama, di Malaysia dia pakai nama Ja'fariyah. Kita dengan Ja'fariyah ni, tu Aman Mestis dah kata ulama dunia 200 ulama dunia. Saya masa tu ada di sana. Kebetulan masa tu dah semua tahun lagi berapa bulan lagi nak habis master.
Dari tahun 2005 sampai 2006. Setahun setengah saya di Jordan. Sama master di sana. Kebetulan masa risalah aman message tu, saya dah lihat. Dan program tu saya turut hadiri. Masa tu Tan Sri Nur Seman rahimahullah. Ada lagi masa tu Wabi Khairi Jamaluddin pun pergi. Masa tu Ustaz Firdaus pun ada. Masa tu ada beberapa orang ustaz-ustaz yang lain lagi. Beberapa daripada Jabatan Agama Islam pun ada. Datuk Seri Zaidan Kasim, Menteri pun ada. Ayahanda saya masa ketika tu masih lagi Mufti Polis pun ada. Semua ada ni. My God. Jadi apa yang saya nak kata, masa tu ayahanda saya dah jadi mantan mantan mufti pada ketika tu. Dia pun hadir juga dalam amal misi ni. Qardawi, Wahbah Az-Zuhaili ada. Ini semua tokoh-tokoh gerakan Syria, ulama-ulama sedang Syria yang popular. Mereka di antara yang menandatangani, antaranya memberikan satu pengiktirafan kepada Ja'fariyah sebagai salah satu mazhab yang tak boleh kita kafirkan mereka. Yang ni dia pengguna, dia penjual lah. Pening orang kita. Nak jawab dia mudah aja. Tuan-tuan dan puan sekalian, pengiktirafan Ja'fariyah disebut merujuk kepada mazhab fiqh, bukan akidah. Sebab apa? Sebab perenggan seterusnya dijelaskan dalam aman message. Apa dia penjelasan perenggan seterusnya? Dia kata apa? Dia kata selama mana kelompok-kelompok kita dituntut untuk memberikan keutamaan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak boleh kafirkan salafus salih, kita tak boleh kafirkan kelompok sekian-sekian selama mana dia tidak bercanggah dan mengisi prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam. Dia tak masukkan Ja'fariyah pun di situ. Dan Ja'fariyah ni kita boleh ambil, kita boleh tengok kat mana. Kalau yang bercanggah kita boleh terima apa? Tak boleh terima. Takkan hanya kerana nama, satu label yang diberikan kepada nama, kita nak bunuh, boleh pakai untuk semua benda. Jadi kalau terima setakat mazhab fiqh, Imam Ja'far As-Sadiq memang ada mazhab fiqh dia. Dari isu-isu cara-cara nak bersalat ke, dari sudut isu cara nak mengambil wudu ke dan sebagainya. Benda tu masih lagi boleh kompromi, walaupun kita tak terima pun pendapat dia, tapi masih lagi boleh kompromi. Kita tak boleh nak kafirkan dia. Tapi kalau mai sampai kafirkan sahabat Nabi, pakai nama Ja'fariyah, dia tak betul. Dia pakai nama juga Ithna Asyariyah, Imam 12. Itu yang popular di Iran, di Iraq, di Lebanon. Jadi ini Imamiyah nama mereka. Jadi kelompok kedua yang majoriti di dunia pada hari ini, yang berada dalam negara kita pada hari ini. Yang ni kita duduk, ni duduk berlawan. Dan kelompok Syiah yang ketiga, Batiniyah, dia more kepada kebatinan. Dia melihat agama tu semuanya simbolik je. Salat simbolik, zakat simbolik. Ni Syiah Bashar Asad tu ni. Alawiyin. Yang mana Alawi ni asal dia Nusairiyah. Nusairiyah. Dia ada satu lagi, dia ada Durus. Durus ni memang tempat dia memang tak ada masjid, memang tak sembahyang. Ibadat-ibadat ni semuanya simbolik semata-mata. Bahkan mereka sampai pendirian mereka dalam tentang Ali ni, ni macam ni. Tuhan, Ali tu Tuhan. Bahkan pendirian mereka yang melampau lagi sampai pemimpin mereka tu adalah Tuhan. Saya nak tanya, Ya. yang kepada Nusairi ni, ada seorang sahabat daripada Syria lah, yang mengatakan dia punya tahap, dia punya kedahilan mereka lah, dalam politik kan. Sampai katakan kalau ada kawan tu pergi ke rumah seorang tu, dia nak entertain guest dia, dia bagi wife dia. Ni Ustaz dengar tak? Sahabat saya daripada Syria tu. Betul. Dia macam ni lah. Dia kata Sahabat. dia. Kalau saya baca fatwa, tapi tak apa, saya ingat betul tu, saya nak cari payah nak tamak banyak. Muhsin Ali Usfur. Muhsin Ali Usfur Syiah. Dia bercakap tentang hukum mut'ah. Hukum mut'ah ni orang salah faham tau. Kadang-kadang orang bercakap hukum mut'ah ni laki saja mut'ah. Sebenarnya dalam Syiah, mut'ah ni perempuan boleh. Bahkan isteri pun boleh mut'ah. Isteri, dia dah berkahwin ni, bukan saja suami dia boleh pergi mut'ah dengan wanita-wanita yang tak berkahwin.
Bahkan wanita yang dah berkahwin pun boleh bermut'ah. Bahkan dituntut bermut'ah tanpa izin suami. Sebab apa? Apa dia kata dia? Sesungguhnya wanita ni kata dia, kata Muhsin Al-Asbur, dia kata fa inna nisbatal ajr aqal, dia kata. Sesungguhnya ganjaran nisbah pahala tu dia akan jadi lebih sedikit sekiranya biizni zaujiha, dia ambil dia keizinan daripada suami. Maknanya kalau tak ambil izin suami bermut'ah, pahala lagi besar, ganjaran besar. Ini penganjuran seks bebas. Lepas tu dia kata apa? Dia kata seorang perempuan tanya dia soalan, macam mana aku ni, adakah bila aku bermut'ah aku dapat pahala seperti sedekah jariah? Apa dia jawab? Dia kata fa inna, minta maaf saya sebut ini saya sebut perkataan, fa inna jihadaki bi farjiki ka jihadi junudina bisyam. Jihad kamu wahai wanita, dia kata jawab pada soalan ni, dengan kemaluanmu sama seperti jihadnya tentera-tentera kita di bumi Syam sekarang ni yang sedang berperang. InsyaAllah. Dan benda tu tak pelik pun, dia memang itu adalah kerja mereka. Itu mut'ah di sisi mereka adalah ibadah. Itu orang kata apa, kita duk dengar kadang-kadang mut'ah ni lah, dia mut'ah kat Malaysia lah. Mut'ah kat Malaysia masih lagi ni, bahkan kalau siapa yang fahami konsep mut'ah sebenar Syiah, suami isteri boleh bermut'ah. Bahkan isteri lebih utama bermut'ah tanpa keizinan suami. So itu ya, dia dah sangkut paut dengan akidah, so tentu kita tak boleh terima, totally tak boleh terima. Secara mutlak ni kita tak boleh terima. Dan itu pun sebenarnya bukan saja Nusairiyah, itu Syiah Imamiyah pun macam tu. Ya, Syiah Imamiyah. Jadi kita nak kata tentang kita komen buat itu, baca fatwa komen tentang mut'ah. Fatwa penganjuran mut'ah. Apa ini? Penganjuran mut'ah. Penganjur. Tak tahu dah buat dia buat ke tak buat ke, tapi bila dia penganjur mut'ah, menyatakan tentang kelebihan kedudukan mut'ah di sisi pendirian mereka, so tentu dia akan buat. Secara logiknya dia mungkin dia tak buat kacau. Allah. Ustaz, saya nak recap balik daripada reason nak kita buat program ni kan. Saya recap balik kenapa kita pilih topik ni. Tak boleh kita macam handle isu ni sama dengan cara kita handle missionary Christian. Sebab diorang ni pun basically percayaan lain, akidah lain kan. Dan apa yang saya nampak, kita cakap banyak pasal kita nak defend instead of kita attack dengan tarbiyah, dengan letak kita satu dan itu yang saya rasa menjadi kelas kita dengan Ustaz bab rasuah, benda-benda macam tu. Terima kasih. Isu Syiah kita tak boleh samakan dengan missionary Kristian. Sebab apa? Akidah lain, beza lain. Semua orang tahu kata Kristian juga salah. Syiah dah. Berapa ramai lagi masyarakat kita di sini mungkin ada pendedahan melalui pembacaan, melalui perbincangan bahawasanya Syiah itu bercanggah dan bersalahan akidah dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana dengan awamun nas? Orang awam yang tak mengaji pun tahu kata Kristian tak boleh terima. Itu agama lain. Orang awam tahu kata Buddha tak boleh terima. Orang awam tahu kata Hindu tak boleh terima. Orang awam tahu kata ni agama ni tak boleh terima. Orang awam tak tahu kata Syiah tak boleh terima. So kebertanggungjawaban kita untuk memberikan penjelasan. Sebab isu ni dalam konteks negara kita masih lagi berada di tahap yang tidak matang dari sudut perbincangan tentang ni. Maksud saya tidak matang, kefahaman, mentaliti, penerimaan masyarakat tentang Syiah ni dia perlu ditolak kerana isu-isu ni. Isu ni saya akan sebut satu-satu isu dia. Mengapa seriusnya kita berbicara pasal isu Syiah. Orang tak tahu benda ni menyebabkan kita agak longgar. Bila kita bicara isu Syiah ni, ni macam Allah perbezaan pendapat, kita pun berbeza pendapat.
Saya nak beritahu apa objektif gerakan dan agenda Syiah. Objektif dia adalah untuk menolak ataupun menafikan sumber agama. Itu yang sangat bahaya. Pengkafiran sahabat Nabi ni tujuan dia apa? Mendakwa Al-Quran tidak sempurna. Kristian tak kacau Quran kita, Kristian tak kacau sunnah kita. Tapi sekarang ni satu pihak yang mendakwa bahawasanya Al-Quran kita tak lengkap, Al-Quran kita tak sempurna, hadis-hadis Nabi kita, daripada sahabat-sahabat ni tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ni kafir, kufur, terkeluar daripada Islam. Ini tujuan dia apa? Ini tujuan untuk mengubah agama. Ubah agama. Kristian dia bawa agama lain, yang mana secara sensitivitinya masyarakat kita, my Kristian, dia dah ini sikit. Sebab tu bila kita cakap sebab isu-isu dalam konteks negara kita ni banyak. Sekarang ni kita bercakap satu daripada isu-isu dalam negara kita tentang isu akidah, dan isu penting dalam konteks sekarang hari ini. Masyarakat Malaysia sedang berbicara tentang isu Syiah. So kefahaman tentang Syiah itu perlu diberikan dengan cara yang betul. Itu kita kena bagi penjelasan. Realiti Syiah di Malaysia, Syiah apa? Apa pendirian mereka yang sebenar? Hakikat mereka di dalam konteks dunia bagaimana? Kita kena tahu dan kita kena sedar bagaimana mereka masuk ke dalam dunia Arab, melakukan huru hara. 70% rakyat di Bahrain merupakan orang Syiah. Huru hara negara mereka, politik mereka. Di Syria 15% sahaja Syiah. Tapi oleh kerana mereka berkuasa, penindasan dilakukan kepada ahli sunnah. Di Lebanon, mereka masuk kucak-kacirkan Lebanon. Akhirnya Lebanon menjadi negara Syiah yang ketiga. Di Iraq, dijatuhkan Saddam. Saddam terkenal dengan kekejamannya. Tapi pada hari ini, orang Kurdistan sendiri, yang keturunan mereka dibunuh oleh Saddam dengan bom beracun. Pada hari ini mengatakan bahawasanya tekanan yang Syiah berikan kepada ahli sunnah lebih teruk daripada tekanan yang diberikan oleh Saddam kepada rakyat Iraq dulu. Saya jadi ketua pendaftar di Madinah International University 3 bulan lah. Satu terlibat dalam parti-parti tertentu. Jadi lah politik sebanyak. Dalam tempoh tu, sebanyak jadi tu, ada seorang pensyarah yang dia merupakan pelarian antarabangsa. Lari daripada mana? Iraq. Masuk mengajar di Universiti Al-Madinah International University. Dia orang yang kuat berdakwah menggunakan media sosial, YouTube. Ceramah dia ceramah dalam bahasa Parsi dia bercakap, Kurdistan dia bercakap, bahasa Arab dia bercakap. 3 bahasa dia bercakap. Dia orang Kurdi. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dipantau, diikuti setiap gerakan dia oleh intelijen Iraq. Intelijen Iraq. Sorry, bukan dia, bukan Iran. Intelijen Iran pantau dia. Sampai last sekali dia nak tangkap dia, ni masuk, dia duk tunggu dia daripada siang ke 8 pagi sampai ke petang. Ada 3 orang main, ada semua ada 5 orang, 2 orang jaga di pintu-pintu masuk utama. Seorang naik ke atas untuk minta nak masuk ke dalam. Masa ofis kami dia nak masuk semua, dia kena bagi thumbprint. So, kita tak pergi masuk. So sampai anak kontak Bukit Aman main ni, tahan dia pun semua. 2 orang dapat lari, 3 orang lari, 2 orang ditahan yang duduk atas. Lepas tu dia tak bawa apa-apa dokumen. Dia nak tahan kau ni. Dia kata nak kena hantar balik ke Iran. Kawan ni, sahabat kita ni, ahli keluarga dia dibunuh. Dia pelarian keluar main negara. Benda ni dunia tak tahu. Kita tak tahu. Kami yang duduk dengan situasi ni, dia cerita dekat kami ni macam mana tekanan yang berlaku. Isu yang berlaku di Iran, tekanan kepada ahli sunnah. Demikian yang berlaku di Iraq pada hari ini. So kita tak mahu benda tu berlaku dalam agama kita. Sebab apa? Sebab asas pengajaran, pendidikan Syiah, asas dia antaranya al-wilayah, kuasa. Sebab tu disebut oleh para ahli ilmu dia ni agama politik. Sebab tu bila dia masuk mana-mana negara, dia akan mengganggu juga kestabilan politik negara. Sebab tu mereka mencari parti-parti politik sebagai platform. Demikian cara mereka masuk ke Indonesia. So benda ni
Politician kadang-kadang dia tak tengok, dia kira orang nak masuk parti dia tak ada masalah. Masuk pergi apa-apa. Dia tak perhati benda ni. Sama ada UMNO ke dalam UMNO, awak tak ada. Ada. Awak tak ada. Tapi dia Apa kami tapi dia dalam tu ada. Dan kita serius. Dia main dekat kaunter baru-baru ni kami sebarkan risalah tentang Syiah di kaunter ilmu. So, dia main ni pakai baju UMNO. Saya ahli UMNO, saya setiap saya Syiah. Ya macam ada dia. Tengok dengan aku. Saya kata, dia pun tak wani kalau saya ada itu. Saya kata, elok bagi saya nak ambil kawalan, nak pusat. Masa demikian cara dan demikian modus operandi mereka zaman berzaman. Apa dia nak buat pada Hussein? Macam mana Hussein terbunuh? Ketika mana zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, anak pada Muawiyah. Apa dia buat? Dia hantar surat nak bai'ah kepada Hussein. Sedangkan Yazid perintah masa tu khalifah. Dia hantar surat kepada Hussein, wahai Hussein, ramai sini kami bai'ah jadi pemimpin. Ni Yazid ni Muawiyah ni keturunan depa ni buat macam-macam, tak ingat lu kat puak macam mana dan sebagainya. Bagilah kami nak bai'ah kau jadi pemimpin. Sahabat-sahabat Nabi keliling pegang Hussein tak bagi pergi. Ibn Abbas, Ibn Umar radhiyallahu anhu perlu menangis meratapi Hussein jangan pergi. Hussein mungkin atas ijtihad dia sendiri. Kalau nak pergi sana bukan ada apa-apa, dia pernah dia jadi pemimpin. Cukup lah. Jadi, tapi sampai di sana apa yang berlaku? Syiah ubah sejarah. Kata Yazid terlibat dalam membunuh Hussein. Tapi sebenarnya siapa yang terlibat? Mereka mencetuskan huru-hara tentera yang Yazid hantar untuk mengawal tindak tanduk Hussein. Ubaidillah bin Ziyad, bila tengok puak-puak ni timbulkan huru-hara, dia serang. Puak-puak ni yang janji berbai'ah, kami janji berbai'ah. Bila kata bai'ah ni, janji hidup mati lah. Lari tinggalkan Hussein ke sekeluarga. Terbunuh Hussein. Dia pun mana? Balik kufar. Tak ada masalah apa. Ini puak-puak ni. So, disebabkan sejarah ni, sahabat-sahabat sekalian, kita berbicara tentang Syiah. Bukan pasal sentimen, bukan pasal politik, bukan pasal tak suka kat orang tertentu. Tak. Kita berbicara kerana ia menggabungkan dua perkara. Satu akidah, satu lagi keselamatan. Itu Syiah. Ini perlu diketahui secara terbuka. Secara terus kita berbicara tentang. Jadi itu satu hal. Tentang isu kita nak cerita tentang isu masalah kerajaan, masalah korupsi, masalah isu rasuah. Saya kira permulaan dalam kita nak dakwah, dalam kita nak menyampaikan sesuatu, dia bukan bermula dengan benda tu. Nabi SAW tadi kita bercakap tadi dengan kita tadi sebelum daripada kita masuk sesi. Asas kepada dakwah Islam dia tauhid, akidah. Asas kepada dakwah Islam bukan integriti. Asas kepada dakwah Islam bukan etika. Asas kepada dakwah Islam adalah pengisaan kepada Allah, yang bagaimana kita nak implementkan pengisaan itu dalam kehidupan seharian. Itu adalah asas dakwah Islam. Kalau kita cakap ni, kadang-kadang orang cakap akidah kaku. Kaku dalam arti kata kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, Allah mencipta segala-galanya. Jadi ni akidah. Sekarang ni sahabat-sahabat sekalian, anda nak bagi contoh. Apa ni saudara? Mungkin ada orang-orang tertentu ataupun tak perlu guna yang kira senang. Tak perlu. Si A lah katakan. Dia percaya hantu. Benda simple lah. Percaya hantu. Hasil tengok cerita kat TV3 di Malaysia, Niang Rapid bawa sampai ke US. Tak kenal Niang Rapid. Tak kenal. Kita tahu popular Niang Rapid ni kita tengok TV. Bagaimana kita tengok Niang Rapid lah, jangan pandang belakang hantu tu. Jadi dia terbawa benda tu sampai ke sini. Saya nak beritahu sini, nak bagi contoh macam sangat simple. Bila kita percaya sesuatu, dia akan bagi impact kepada tindakan dia. Hasil percaya tu. Percaya kat hantu, tindakan kita mulalah dalam rumah dia nak gantung yang gantung ayat Quran,
Quran tak bawah bantai, yang ni macam ni, panggil orang jampi, beli spray jampi. Tahu spray jampi? Tak tahu? Dalam Malaysia kena jual, dah popular. Dia spray ni, kita beli, dia bergantung pada jenis hantu. Dia ada stage dia. Ha, ini tujuan agama ni. Dia ada stage dia. Dia kalau sekiranya kita rasa rumah kita macam keras sikit lah. Bukan dinding keras, dinding orang keras. Kalau keras dia rasa macam bukan ni. Kita panggil dia akan balik rumah kita, dia akan scan rumah kita. Scan dia. Toyo effect tak? Ha? Toyo. Dia kawan contoh jampi. Dia macam masuk semua sekali, semua jenis tu. So dia scan semua tu, dia tengok kata dia macam ni. Ni tak apa-apa nak ni sangat. Ini boleh pakai yang package 199. Kita beli yang 199. Dia tengok rumah juga, dia tengok saya rumah juga. Tengok rumah besar, kereta Bentley 8 biji. Dia pun kata yang ni tak boleh 8 botol dia cukup ni. Yang ni makam hantu dia tinggi sekali. So benda tu dia tolak mahal yang 699 korang maksimum. 699 hotel yang bodoh je. Beri jam. Kerana percaya kita kena kita ikut peraturan dia. Dia kata baca macam ni, spray time ni macam ni macam ni. Tapi sejauh mana kepercayaan kita kepada Allah, kita mentaati segala perintah. Ini saya bercakap tentang implementasi iman kita kepada Allah, pengesaan kita kepada Allah. Yang ni dulu kita tak relatekan, tak hubungkan, kita gagal mengajar dan ini apa yang belum nak. Dia tak tu mengajar akidah, beriman kepada Allah. Allah perintah kita beriman kepadanya. Tak tu kan. Yang ni dia akan membentuk tindak tanduk menjadikan manusia yang berintegriti, menjadikan manusia yang berakhlak, menjadikan manusia yang dan seterusnya. Secara menyeluruh, secara holistik, keseluruhan. Dia bermula dengan tauhid. Sebab tu kita boleh termenung nak fikir macam mana orang macam Abu Dhar Al-Ghifari. Dia mai peluk Islam di hadapan Nabi SAW. Terima Islam daripada Nabi, balik 3 hari je Islamkan satu kampung. Dia orang bercakap tentang implement Islam dalam kehidupan. Akidah tu orang kata mengaplikasikan akidah. Kita tak connectkan akidah dengan kehidupan. Kita cakap akidah dalam konteks buku, dalam konteks yang terlalu sempit dan jumut. Bahkan pengajian akidah kita tu terlalu di-complicatedkan. Mengaji benda ni terlalu. Saya minta maaf lah. Bukan saya nak kata pengajian akidah di sekolah ni tak bagus je ke apa, kata saya tak masuk sedikit. Tapi macam mana kita nak hubungkan dengan kehidupan kita di dunia. Itu tujuan pengajian akidah. Kalau setakat kita nak mengaji sifat 20 Allah nak wujud, lawannya ni ada, lawannya tiada, baru lawannya ini lawannya ni, sampai kadang-kadang okey tak apa nak mengaji sebagai satu tambahan nilai tambah ilmu. Tapi satu perkara, kadang-kadang kita keterlaluan sampai kita jadi macam, oh tengok ni aku mengaji kita ni 10 tahun mengaji kita ni. Dia bukan berbangga berapa lama kita mengaji. Dia berbangga, sepatutnya kita berbangga dengan ilmu akidah kita, keberkesanan dalam perubahan diri kita, perubahan tindakan kita. Itu baru ada kesan pada pengajian akidah. Itu yang berlaku pada sahabat tadi. Bayangkan Islam hari ini pergi balik Islam satu kampung. Ini bukan raja biasa. Fikir secara logik, dia belajar apa? Apa yang dia tahu? Dia mengkaji mana apa? Hadis dia baca apa? Hadis dia tak tahu. Dia lihat kepercayaan dengan tindakan. So macam tu juga lah praktis sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi itu penjelasan umum saya tentang. Saya setuju bila apa ni disebut tadi isu bagaimana kita perlu highlight isu-isu integriti dan sebagainya. Tapi nak melihat di samping isu tersebut, kita perlu berbalik kepada pandangan akidah yang asal. Sebab kadang-kadang kita lihat ada orang dia bertindak dengan sesuatu tindakan macam tak ada akidah, macam tak ada iman. So daripada kita mengubah, mensasarkan orang yang lebih atas daripada kita, yang mungkin memiliki tahap keegoan yang tersendiri dari sudut usianya, dari sudut pangkat dan jawatannya, saya kira kita perlu mensasarkan ini.
generasi yang ada di hadapan saya dan yang lebih junior. Generasi inilah yang akan mengubah suatu hari. Jadi kalau kita masih lagi di tapak yang sama, kita nak mencapai sesuatu benda yang kita pada hari ini agak mustahil untuk capai. Kita dah tengoknya tu. Sebab tu saya cakap tadi ni, kebertanggungjawaban kita kepada diri kita ni, apa yang kita buat. Sebab tu anak-anak kira komunikasi saya lebih suka bercakap dengan pelajar, dengan student, daripada nak pergi bagi ceramah dekat orang yang agak senior, orang yang berkedudukan, orang yang berjawatan. Semua manusia masing-masing dia ada dia punya. So kita boleh berbincang, kita boleh berbincang tentang perubahan. Sebab kita sekarang ni, zaman kita agak berbeza dengan zaman orang yang lebih dahulu daripada kita. Dari sudut cara berfikir, dari sudut teknologi, perbezaan ini saya kira memberi kesan dalam membentuk cara berfikir. So bila kita zaman senang kita sembang, kita sama-sama memanfaatkan teknologi pada hari ini untuk kita